Sila lihat gambar rajah ini. Kita dapati bahawa tangki ini merupakan tangki yang sama dengan apa yang telah kita bincangkan sebelum ini. Cuma kita berpendapat bahawa adalah lebih baik untuk kita bahagikan air tangki yang ada di sini kepada 10 bahagian supaya pengiraan boleh dibuat dengan lebih tepat. Oleh itu, kita bahagikan tangki ini kepada 10 bahagian. Oleh kerana ketinggian tangki ini adalah 3 meter, oleh itu setiap satu bahagian di sini akan mempunyai ketinggian setinggi 0.3 meter. Oleh itu, kita akan mengira apakah masa yang diperlukan untuk mengalir keluar air bagi setiap satu bahagian. Oleh itu, untuk memudahkan pengiraan, kita akan hanya mengira titik tengah yang ada untuk setiap bahagian yang telah dibuat. Oleh itu, contohnya, pada titik tengah di sini, kita dapati bahawa ketinggian yang perlu kita masukkan di dalam Bernoulli equation ialah setinggi 4.85. Ini kerana jarak ketinggian daripada titik 2 hinggalah ke garisan yang bawah ini adalah sekitar 5 meter 2/3 yang ditolakkan dengan 0.3 iaitu 4.7 meter. Kemudian kita tambahkan sedikit iaitu separuh daripada 0.3 untuk kita mendapatkan kedudukan titik tengah di sini. Oleh itu ketinggian dia menjadi 4.85 meter. Untuk pipe properties dan juga ukuran yang lain adalah sama dengan tangki yang kita bincangkan sebelum ini. Kemudian kita buat satu jadual seperti ini supaya kita dapat mengira apakah had laju air yang keluar untuk titik 1, apakah kadar alir yang keluar, apakah isi padu yang telah dikeluarkan dan apakah masa yang diperlukan untuk mengalirkan air tersebut keluar. Harus diingat bahawa titik ini 1, 2, 3 sehingga 10 merupakan titik tengah bagi setiap bahagian yang telah kita racikkan di sini dengan beranggapan di sini adalah titik 1, di sini titik 2, titik 3 dan seterusnya sehinggalah titik ke-10 akan berada di sini. Kemudian kita perlu melengkapkan jadual dan kita akan membuat analisa berdasarkan data yang kita ada. Ini adalah contoh pengiraan yang telah dibuat. Kita dapati bahawa pada kedudukan 1, ketinggiannya ialah 4.85 meter. Had laju air yang keluar adalah 2.32 meter per second. Kadar air yang keluar ialah 0.001641 meter padu per second. Isi padu air yang dikeluarkan, kalau kita lihat, ia adalah fix untuk semua bahagian. Ini kerana kita telah bahagikan 10 bahagian tersebut sama besar. Oleh itu, isi padu yang dikeluarkan oleh setiap bahagian adalah sama. Kemudian, masa yang diperlukan untuk mengalirkan air keluar adalah seperti berikut. Kita akan dapati bahawa semakin kurang ketinggian menyebabkan had laju air yang keluar semakin rendah. Oleh itu, masa yang diperlukan untuk mengalirkan air keluar akan semakin bertambah. So, nilai had laju air, kadar alir air yang keluar dan masa yang diperlukan di sini, kita boleh buat pengiraan berdasarkan contoh yang sebelum ini. Oleh itu, masa yang diperlukan untuk mengalirkan keseluruhan air daripada tangki ialah hasil tambah masa untuk setiap bahagian yang kita buat. Oleh itu, sekitar 1732 saat diperlukan untuk mengalirkan air keluar daripada tangki. Kemudian daripada data yang kita dapat, kita boleh membuat sekurang-kurangnya satu graf yang akan membantu kita menyelesaikan masalah di kemudian hari. Graf yang dicadangkan ialah kita akan membuat graf
jumlah isi padu air yang keluar dengan masa yang diperlukan untuk mengalirkan air keluar. Cuma di sini kita perlu berhati-hati kerana kita perlu membuat sedikit operasi tambah, iaitu jumlah isi padu air yang keluar di sini ialah hasil tambah isi padu pada bahagian yang pertama dengan bahagian yang kedua. Oleh itu, hasil tambah kedua-dua ini memerlukan masa sebanyak 1/4/3 yang dicampur dengan 1/4/8. Hasil campur dua nilai masa ini akan ditulis sebagai nilai 2919406 saat. Sila berhati-hati di dalam membuat graf ini kerana kesilapan pengiraan akan menyebabkan kita membina graf yang salah. Kemudian graf itu dibina. Graf yang diplotkan adalah seperti berikut, di mana paksi X ialah masa air dialir keluar dan paksi Y ialah isi padu air yang dialir keluar. Untuk tangki yang kedalamannya agak cetek, seperti contoh yang kita bawa iaitu sekitar 3 meter, kita dapati bahawa graf yang terhasil hampir menjadi garis lurus, walaupun sebenarnya graf yang terhasil adalah berbentuk curve. Oleh itu, daripada graf ini kita mendapat satu kelebihan, iaitu kita boleh mengira isi padu air yang dialir keluar pada sebarang masa yang kita inginkan. Contohnya, kita ingin mengetahui apakah isi padu air yang keluar pada 600 atau 700 saat. Kita hanya memilih kedudukan 700 saat di sini. Kemudian, kita akan mengatakan bahawa selepas 700 saat, isi padu air yang dikeluarkan adalah sekitar 1.1 meter padu. Begitu juga pengiraan secara terbalik boleh dibuat, iaitu kita boleh mengatakan untuk mengalirkan air sebanyak 1.5 meter padu, masa yang diperlukan adalah sekitar 1000 saat. Please subscribe this channel, C23 Classroom channel. Thank you for watching.